Saudara-saudara sedia maklum bahawa aliran keluar dana asing, khususnya daripada pasaran saham, sejak daripada bulan Mei tahun ini telah pun diperhatikan. Ia mendapat liputan akhbar secara senyap-senyap begitu, tidak menonjol, ya. Sehinggalah mutakhir ini apabila indeks komposit, ya, Bursa Malaysia ataupun FBM, ya, KLCI yang mengalami kejatuhan sebanyak 32.94 mata bersamaan dengan 1.85% semalam, ya, maksudnya semalam itu, ya, hari Rabu, ya, sebab saya telah prepare ini lebih awal, dan dijangkakan stabil atau mungkin saja tidak dalam waktu-waktu ke depan ini. Ramai yang khususnya penganalisis dan pihak-pihak regulatory kerajaan, ya, dan yang merupakan juga di kalangan golongan ekonomis, ya, cuba untuk meredakan apapun rasa kekhawatiran dan ketakutan dari segi menyuntik kembali keyakinan, confidence kepada pasaran saham. Benar bahawa mata wang ASEAN, seperti mana yang saya sebutkan tadi, telah pun mula mengalami kelemahan atau weakening sejak daripada bulan Mei tahun ini, ya. Dari satu segi, ringgit yang mengalami kejatuhan mata wangnya sejajar dengan yang lain itu dianggap satu perkara yang merupakan fenomena serantau, ya. Lalu dengan itu juga sedikit keselesaan diambil dari segi itu, maknanya tidak perlu ada kekhawatiran, kejutan, keresahan, ya. Dan ini khususnya saya berani sebutkan adalah akibat daripada, ya, apa yang sedang berlaku di Amerika Syarikat yang telah sekarang ini, ya, yang mengalami sedikit pemulihan ekonomi mereka, dan mereka dengan itu memperkukuhkan mata wang mereka, dolar mereka, dengan apa yang dikatakan menamatkan rejim QE ataupun quantitative easing, ya, ataupun dengan kata lain, ya, membeli kembali bonds treasury mereka. Tetapi itulah sebabnya dana-dana yang dulunya keluar daripada Amerika ke ekonomi serantau ini, di emerging economies ini, kembali kepada Amerika kerana tarikan, ya, ekonomi yang sedang pulih di Amerika. Dan dengan itu sekaligus, ya, kita perlu tahu pelabur ini dia akan melabur di mana pun akan membawa pulangan. Dan ketika Amerika mengalami krisis, mereka datang ke serantau ini, ASEAN countries. Dan ketika sedikit pemulihan itu diisyaratkan di Amerika Syarikat, mereka sudah pun, macam bahasa Inggeris dia kata beeline, ya, macam membuat satu beeline ataupun membuat satu ya, yang kembali hampir berbondong-bondong, ya, hampir berbondong-bondong dalam waktu yang terdekat ini. Jadi ini dia perkara yang menjadi keresahan pelabur atau pengurus dana, ya, yang sekaligus melibatkan pasaran saham. Dan lebih daripada itu adalah perkara yang saya ingin bincangkan, ya. Utama yang boleh saya sebutkan sebagai pengantarnya, dua mata wang ASEAN mengalami penjunaman yang teruk, ya, penguncupan yang sangat parah. Pertama, rupi Indian rupees, dan kedua
rupiahnya Indonesia. Kedua-dua ini kalau boleh saya sebutkan, the Indian rupee mengalami penguncupan ataupun penurunan sebanyak 13.67%. Ya, sekarang ini kalau boleh saya sebutkan, kalau nak relevan nak tahu, 64 rupiah pada setiap dolar Amerika. Dan rupiah Indonesia pula 10.700 kepada setiap dolar Amerika. Apa yang dikhawatiri sekarang ini adalah apa yang dikatakan sebagai kesan contagion, ataupun dalam bahasa Melayunya kesan merebak, ya, merudum secara merebak, ya, yang akan terkena khususnya kepada ekonomi-ekonomi yang di sana kedapatan beberapa ciri ini. Satu, ciri itu adalah, ya, satu, ekonomi yang mengalami defisit fiskal yang tinggi dan lama, high fiscal deficit. Kedua, negara yang memberikan subsidi yang tinggi, lalu dengan itu sebagai tekanan kepada kewangan negara yang juga sekaligus membawa kepada defisit fiskal. Ya, kedua. Ketiga, negara yang pertumbuhannya mengalami slowing down ataupun penguncupan. Ya. Ketiga. Dan keempat adalah negara yang mempunyai pegangan dana, pelabur dana asing dalam bonds ataupun dalam apa yang dikatakan sebagai pegangan asing dalam sukuk ataupun bonds kerajaan, ya. Faham bonds, ya, kerajaan. Jadi kalau begitu empat perkara yang saya sebutkan tadi, maka dua negara cocok sebagai calonnya. Pertama Thailand, kedua Malaysia. Sebagai contoh, Thailand mengalami pengucupan pertumbuhan, khususnya dalam suku kedua tahun ini, sehingga kan ia sekaligus mengalami satu recession, a mild recession. Jadi, dan sekaligus juga saya katakan tadi, nilai mata wang Thailand atau bond Thailand baht, ya, juga sekaligus mengalami penurunan paling teruk dalam 13 bulan yang lalu. Saya ingin teruskan mengapa kita di Malaysia ini perlu memberikan tumpuan kepada perkara ini. Ya, saya teruskan dengan menyebutkan saya akan mengambil beberapa faktor-faktor ataupun beberapa snapshot, ya. Kalaulah penguasa politik, pentadbir, khususnya Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Datuk Seri Najib Tun Razak tidak menjalankan apa ataupun mengadakan apa-apa langkah-langkah bagi mengelakkan the impending threat ataupun apa yang mungkin juga merupakan satu kemungkinan berlakunya krisis. Ya, pakar-pakar ekonomi dan kewangan yang lain termasuk dalam calon negara dan ekonomi yang mungkin saja akan mengalami keberentakan ataupun krisis kewangan yang mungkin saja lebih parah, minta dijauhkan oleh Allah. Okey. Jadi dan untuk pengetahuan juga, Fitch Rating, ya, satu badan, ya, yang membawa, yang satu badan yang satu badan rating ataupun dikatakan penarafan mata wang dunia, ya. Kita ada banyak lagi Standard & Poor dan sebagainya, tetapi Fitch Rating telah pun mengingatkan kepada negara khususnya India dan juga Indonesia, seandainya mereka tidak menstabilkan mata wang mereka, mereka mungkin saja akan diturunkan penarafan mereka daripada kedudukan BBB kepada satu yang lebih rendah. Kerana penarafan mata wang sesebuah negara yang berdaulat, sovereign countries, menjejaskan akhirnya apa yang dikatakan sebagai cost, ya,
cost of funding, cost of lending ataupun harga ataupun kos pinjaman, khususnya dari segi apa? Dari segi apa yang dikatakan sebagai issuance of bonds, ataupun pengeluaran dan bonds dan pinjaman dari pasaran keuangan, pasaran bond, pasaran sukuk dan sebagainya. Ini kesan andainya kalau badan-badan rating dan penerapan seperti ini menurunkan penerapan sebuah currency atau mata wang sebuah negara.